Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Hari ini aku nak bawa video Iswadi Moni untuk berkongsi bersama dengan hampa semua, kan? Dan isunya ada 3 isu. Satu isu di negeri Kedah, di negeri Kedah ada 2 isu. Salah satunya Sanusi. Sekarang ni Sanusi dah boleh terus mengkorek REE untuk senyap-senyap hantar pi dekat China, terus boleh sakau diam-diam. Mana nak tahu kan sakau kan. Jadi sekarang ni Sanusi dah boleh sambung projek REE dekat Bukit Enggang. Dan yang kes Letuh di Langkawi tu, yang basikal tu, kenapa tidak bermula daripada Langkawi dan hanya menjadi satu persinggahan saja. Dan kalau tak silap aku hanya menjadi satu persinggahan. Dan pelancong-pelancong ni sekarang ni, pelancong-pelancong dia pun dah kurang mai ke negeri-negeri yang diperintah oleh PAS. Negeri-negeri tambah-tambah Malaysia pun kurang dah pelancongan. Sebab apa? Sebab macam-macam sangat songeh. Macam-macam sangat kan. Sebab kita pun contoh macam aku sebelum dulu aku pergi Langkawi. Dia ada sampai hari ni tak tahu, sampai hari ni aku pun tak tahu, dia ada kawasan untuk pelancong-pelancong luar negara. Dia nak pakai, dia tak mau pakai apa ke apa, dia ada garisan dah. Sekarang ni aku pun tak tahu macam mana. Dan kalau tak silap aku, penjualan arak pun mungkin dah tak ada dah. Mungkin dah tak ada sebab aku ada tengok ucapan Sanusi. Sanusi kata sebelum dia main melancong pun dekat tempat dia pun dia dah mabuk puas dah kan. Dia main sini mustahil lah dia dok nak mabuk juga sebab dia dah nikmat mabuk tu dia dah rasa. Takkanlah dia nak main melancong pun dia dok nak mabuk juga. Jadi macam disebabkan persefahaman di antara kerajaan negeri dengan perundangan untuk pelancong-pelancong ni, dia dah jadi, orang kata akibatnya pelancong-pelancong tak mau mai ke negeri Kedah dan negeri Terengganu dan negeri-negeri yang diperintah oleh PAS. Pelancong hanya lalu saja. Lalu pun kalau lalu tu singgah, boleh juga jana pendapatan dekat kawasan tu. Ni hanya lalu saja dan hanya berhenti dekat R&R, berhenti sat rehat macam tu lah. Kan depa tak menetap di kawasan tu berhari-hari. So kerajaan negeri dan daripada sumber pelancongan memang kurang. So yang ketiga, aku akan bawa yang pasal unsur rasuah. Sebab dah 2 parlimen yang dimenangi oleh PAS digugurkan kemenangan dah. So kerusi Kemaman dan kerusi Kuala Terengganu dah sah digugurkan disebabkan ada unsur rasuah. PAS mengamalkan rasuah dan juga mengekalkan rasuah dan dia buat tak tahu, langsung dia tak denda dekat ahli parlimen yang menang di atas tiket PAS, langsung dia tak bagi amaran, dia tak denda, dia tak apa pun. Dan sekarang ni kita hanya menunggu UMNO ada buat laporan polis apa semua untuk parlimen Masjid Tanah. Kita menunggulah kan. So aku akan bawa video Iswadi Moni dan jom sama-sama kita dengar dan apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Jom sama-sama kita dengar. Ni satu berita baik kepada Sanusi lah. Berita baik kepada Sanusi. Kerajaan negeri boleh tabik ini boleh teroka unsur nadir bumi. Kerajaan negeri dibenarkan melaksanakan penukaran awal REE berdasarkan prosedur SOP bagi perlombongan nadir bumi dan mineral. Perkara ini diputuskan semalam dalam mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Penjarah Pembangunan Industri Mineral JKPPIM semalam. Jawatan kuasa itu juga melihat keperluan dalam melaksanakan rangka kerja bagi pembangunan industri mineral, contohnya untuk pengekstrakan REE. Bagi menyahut ucapan Perdana Menteri membentangkan kajian separuh penggal, kerajaan negeri dibenarkan melaksanakan eksplorasi awal berdasarkan SOP NR-REE tanpa radioaktif dan berdasar-dasar mineral sedia ada, kata Nik Nazmi. Baik. So bermakna sebelum ini sebenarnya tidak ada kebenaran pun daripada kerajaan federal berkenaan dengan REE ni. Tetapi perkara itu telah diteroka. Itu yang menjadi masalah dia. Perkara tersebut telah diteroka dalam kadar, maksudnya tanpa kebenaran atau SOP yang dibenarkan oleh kerajaan persekutuan. Nah, ada yang tanya, apa kena-mengena tanah mineral dengan kerajaan persekutuan sedangkan tanah itu adalah hak kerajaan negeri? Dia macam ni, tuan-tuan. Di dalam perlembagaan, apabila melibatkan mineral, tanah itu memang kerajaan negeri punya. Apabila melibatkan mineral, maka itu adalah kedua-duanya di bawah concurrent list, iaitu federal dan juga di bawah kerajaan negeri. So kedua-duanya memain peranan dalam ekstrak. Tak boleh kerajaan negeri je nak ekstrak tanpa kebenaran federal atau federal yang ekstrak tanpa kebenaran kerajaan negeri. Kedua-duanya adalah tidak boleh. So dalam keadaan tersebut, apabila Sanusi mula mengorek tanah-tanah REE, sebenarnya perkara itu tidak lagi diputuskan oleh kerajaan persekutuan ataupun mungkin tidak dapat kebenaran. Yang itu yang menjadi isu. Kenapa boleh ekstrak REE ini tanpa
tanpa kebenaran dan juga tanpa SOP yang betul. Kerana ada di kalangan REE ini, rare earth element ini, yang berradioaktif. Kita kena faham ni, ada radioaktif dia. Jadi dia bukan boleh ekstrak macam tu je, bukan macam ekstrak emas. Memang harga dia mahal, tapi bukan semudah itu. Baik. Apa cerita kat situ? Right. Ni cerita bawa-bawa ni pasal pelancongan. Ni pasal pelancongan. Kan apa nama, ada ahli parlimen Langkawi kan, dia kata kenapa dalam isu pelancongan ini, kenapa tua di Langkawi tidak masuk ke dalam area ataupun tidak masuk ke Langkawi. Dia kata, ditanya, kenapa tak masuk ke Langkawi? Kenapa lalu Langkawi, tak melalui Langkawi? Now, Datuk dia salahkan Hanayoh. Hanayoh kata, ini bukan bidang saya, itu pelancongan, iaitu Datuk Tiong. Kemudian Datuk Tiong kata, kami dapat komplain daripada pelancong. Dia kata, dia orang tak boleh minum, dia orang tak boleh nak pakaian-pakaian yang bukanlah mencolok mata, tetapi pakaian yang dia kata yang bukanlah undecent, bukan bogil pun, tetapi pakaian yang bagi orang Melayu kita bukan pakaian yang biasa lah. Mungkin seluar pendek ke, pakai string saja ke, tak tahulah. Perkara itu dianggap dikata tak boleh. Nak minum arak pun tak boleh dekat tempat tersebut. Sedangkan itu budaya dia orang kan. So disebabkan itu, maka kita tak bawa lah ke Langkawi, kita tour ke tempat lain, dia kata. Alright. Kemudian dia tak puas hati, Langkawi ni tak puas hati. Kenapa tak bawa juga benda-benda macam tu? Alright. So Terengganu pun kata benda yang sama. Okey. Adun Gesa Terengganu lebih tegas kepada pelancong Muslim mencolok mata. Adun Ladang Zuraida Muhammad Noor hari ini menggesa kerajaan Terengganu bertindak tegas terhadap pelancong beragama Islam yang disifatkan berpakaian mencolok mata ketika melancong di negeri itu. Zuraida juga Ketua Saya Amirah PAS berkata garis panduan pelancongan antara lain jelas menyatakan pelancong beragama Islam perlu menutup aurat. Ini kerana terdapat setengah pelancong Muslim terutama di pusat penghinaan dan pulau-pulau jelas melanggar garis panduan pelancongan di negeri Terengganu yang tidak memakai etika untuk pelancong Muslim. Saya menyaksikan sendiri pelancong Muslim wanita tanpa segan silu memakai seluar pendek, bersinglet, tidak bertudung, malah semakin ramai yang berani memakai mencolok mata di tempat pelancongan kita, katanya. Baik. Now, bila dia kata menutup aurat ini, kita kata, adakah maksudnya bertudung? Itu persoalan dia. Sebab bila dia kata menutup aurat ni, dia di garis panduan tu kena jelas. Adakah maksudnya bertudung? Kan, kalau dia kata seluar pendek tu, okey, kita faham bab tu. Tetapi adakah maksudnya bertudung? Adakah selepas ini semua orang yang datang, yang Muslim datang ke Terengganu perempuan kena bertudung? Kalau sekiranya tidak bertudung, dianggap telah melanggar undang-undang apa orang kata kecil di dalam negeri Terengganu. Nah, balik kepada cerita tu tadi, ini kita masukkan. Okey, sebelum kita cerita tu, perkataan mencolok mata dan menjolok mata, dua benda ni kan. Actually perkataan yang betul adalah mencolok mata, bukan menjolok mata. Ini bahasa Malaysia tuan-tuan. Mencolok mata adalah perkataan yang betul, bukan menjolok mata. Alright, balik cerita tu. So, balik pada cerita kita tadi. So, bila PAS komplain, kenapa pelancong tak datang, pelancongan dia makin teruk, pelancongan dan sebagainya. So, ini antara sebab dia. Ini antara sebabnya. Bila you impose terlalu, orang kata apa, strict, apa orang kata, undang-undang yang terlalu strict terhadap pelancong, maka pelancong secara naturalnya tak naklah datang ke tempat kamu. Takkanlah dia nak pergi ke tepi pantai pakai berjubah. Takkan dia nak pergi pantai nak berjubah kat situ. Oh, tapi pakailah seluar panjang. Okey, kalau dia pakai seluar panjang, dia pakai seluar panjang yang tight, yang macam orang nak pergi menyelam tu, bagaimana? Kan? Macam mana? Yang tu. Dan dia memang orang tak bertudung, dia tak pakai tudung. Dia nak pakai, okey, dia pakai seluar panjang, dia pakai baju yang ketat, yang pakai untuk nak menyelam tu pakai macam swimsuit tapi panjang. Yang tu macam mana? So akhirnya tuan-tuan, kita nak jadi polis agama ke? Ini yang kita maksudkannya, mempoliskan agama. Semua kita nak polis, kita nak jadi polis kepada agama. Oh, engkau nak tak pakai aurat, hukum. Tak pakai menutup aurat, hukum. Engkau nak pakai seluar pendek, hukum. Kita jadi hukum-hukum. Akhirnya, benda ni Islam tak ajar. Menjadi polis agama ni Islam tak ajar, tuan-tuan. Islam tak ajar untuk kita nak encroach into private life. Tuan-tuan, Islam kata tutup aurat. Ya, Islam mewajibkan kita menutup, bukan menggalakkan, mewajibkan kita menutup aurat. Tetapi kalau orang itu tak tutup aurat, bukan kerja kita nak pergi menghukum dia. Itu maksudnya kerja kita dakwah, bagi tahu tutup aurat ni berdosa apa, pada pahala, tak tutup aurat berdosa. Itu kerja kita. Tapi kalau dia tak nak tutup aurat, dia kata aku tak nak, terpulang pada dia. Bila masa kita Islam mengatakan negeri itu hendaklah menghukum kalau orang tidak menutup aurat? Tak ada, tuan-tuan.
Bukan tugas dan kerja kita nak pergi menghukum orang. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa antara lain disebut, tundukkanlah pandangan kamu. Allah tak kata pergi kepada wanita tak tahu hukum mereka, pukul mereka, kerjakan mereka. Tak ada. Allah kata tunduk pandangan kamu. Yang pergi tengok tu, kamu yang kena tunduk. Bukan nak suruh orang tu tutup aurat. Ini salah faham kita tentang agama, tuan-tuan. Ini, dan akhirnya lepas tu komplain, kenapalah negeri kita tak maju. Tuan-tuan, saya pergi Terengganu hari tu. Pelancongan di negeri Terengganu is going down the hill. Tuan-tuan ingat tak, Rantau Abang dulu terkenal dengan penyu kan? Sekarang penyu dah tak ada. Pelancongan tu tak berjaya digunakan untuk menyelamatkan penyu di Terengganu. Tak ada, tuan-tuan. Ada di pulau-pulau tu dah ada lah, tapi di pantai tu sendiri dah tak ada. Dia dah, ni antara tugas Islam ni, tuan-tuan, Allah SWT menurunkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Itu salah satu function kita. Khalifah ni kerja apa? Sepatutnya khalifah ini menjadi penjaga alam sekitar. Tapi bila di pantai sebuah negeri sokol Islam ni, penyu pun tak ada, kita jadi persoalan. Kat mana preservation yang mereka buat selama ini? Apa yang mereka telah lakukan? Saya bercakap ni bukan sebab saya cakap saya pergi sendiri tempat tu. Saya kata, wah, Rantau Abang ni dulu kalau masa kita belajar sekolah-sekolah rendah kan kita ada penyu bertelur semua. Saya kata, sekarang dah tak ada dah penyu tu. Nak tengok penyu tu kena pergi kat pulau. Dah tak ada. So, saya kata daripada segi pelancongan dia going down, dan akhirnya kita jadi polis kepada moral manusia. Kita ni sebenarnya, in fact, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan dengar kata-kata Mufti Perlis. Even bukan tugas kita, bukan tugas majlis agama nak pergi serbu rumah orang yang berkhalwat. Bukan kerja kita. Kan, Umar Al-Khattab sendiri dimarahi apabila dia mengintai rumah orang yang dikatakan berkhalwat. Orang tu kata apa? Aku buat satu dosa, engkau buat dua dosa. Kau buat dua dosa, dia beritahu dengan Umar. Sebab apa? Dalam Islam dia ada public life, public law, dia ada private law. Dia ada private rights, dia ada public rights dan dia private rights. Dan private rights tu memang private. Itu untuk dia dalam private room dia. Bukan tugas kita nak mengintai-ngintai. Dan ini dalilnya surah Al-Hujurat. Tonton dulu. Nama surah tu sendiri Al-Hujurat. Kamar atau bilik, nama surah tu. Boleh baca. Kan, non-Muslim boleh baca, Muslim pun boleh baca. Pergi kaji sendiri agama kita. Nah, isu dia, lepas tu nak komplain. Itu point saya nak bawa tadi. Lepas tu nak komplain, kenapa kita, negara kita, apa ekonomi kami teruk, kenapa kerajaan federal tak bantu. Dah kamu sendiri nak buat macam tu? Ditambah lagi pula di Terengganu ni, tuan-tuan. Saya dah nak cerita lah. Dan saya kata, PAS ni, masa bersama dengan DAP tu, tak pernah lagi orang kata disabitkan dengan kesalahan rasuah. Dengan bersatu ni, 2 kali kena sabit kesalahan rasuah, tuan-tuan. 2 kali kena sabit kesalahan rasuah. Ini di Kemaman. PAS tak rayu keputusan PRK di Kemaman. PAS tidak akan merayu terhadap keputusan pilihan raya Kuala Terengganu pada 26 September membatalkan kemenangan calonnya Cik Alias Hamid di Kemaman. Setiausaha Agong Taqiyuddin Hassan berkata, langkah itu diambil memandangkan hakim tidak menamakan mana-mana pihak yang terlibat dengan amalan rasuah bagi kawasan itu. Sehubungan dengan itu, PAS menunggu dan bersiap sedia untuk mengambil langkah selanjutnya berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh SPR. Erti kata lain, PAS mengakui bahawa calon dia memang terlibat dengan suapan tersebut, rasuah pilihan raya tersebut. Saya tak kata rasuah-rasuah, tapi rasuah atau suapan, sogokan pilihan raya itu. Nah, kalau benda ni berlaku kepada parti-parti lain ni, kita bukanlah kata okey, bukan. Kita faham lah. Tapi ini parti yang mengaku dirinya membawa Islam. Benda yang sama tadi cerita, tuan-tuan. Dan kita bertanya, kita soalkan, daripada mana dia dapat duit tu? Berapa banyak juta dia dapat duit tu? Oh, kita kerajaan negeri is bagi. Ya, betul, kerajaan negeri bagi. Yang angkat sumpah tu bagaimana? Daripada mana mereka dapat duit tersebut? Saya kata, dia bersama dengan DAP tak pernah lagi PAS kena kesalahan rasuah daripada tahun 99 bersama, 99 bersama. Tak pernah lagi kesalahan rasuah ni, tuan-tuan. Yang ini tak sampai berapa tahun dengan bersatu, berapa tahun? 20 3 tahun baru dengan bersatu. 2 kali kesalahan rasuah. Kan? Ini ke Islam yang nak dibawa, tuan-tuan? Ini ke Islam yang dikatakan nak dibawa?
Okey geng, alhamdulillah geng, kita dah dengar Iswadi Boni punya penjelasan dan kita boleh fikir takkanlah sampai hari ni PAS pimpinan PAS langsung duk tak bersuara soal rasuah ni. Langsung tak ada, langsung depa bersuara demi nak kononnya parti PAS melawan rasuah ni. Terus senyap langsung tak kata akan buat rayuan untuk mempertahankan kerusi ni, akan buat rayuan dan juga pimpinan-pimpinan PAS tinggi-tinggi Hadi Awang apa semua bagi teguran kepada pimpinan-pimpinan hak di bawah, langsung tak ada geng. Dan jelas kita nampak majoriti depa menang dengan tabung duit, jual beli undi dan juga untuk nak menang je, untuk nak dapat kerusi je. Bila dapat kerusi, bila dah dapat segala-galanya, kita terus makan gaji buta, makan relax, duduk saja tak perlu buat apa, lepas tu cakap peruntukan tak ada. Jadi bukan main lagi dulu hang kata hang wakafkan diri hang untuk rakyat dekat tempat yang hang nak bertanding tu. Last kita tengok kan, macam baru ni viral pasal apa? Pasal tandas di Masjid Rusila. Tandas di Masjid Rusila yang busuk, bau hancing daripada lebih kurang 10 meter kita dah bau dah kan. Kita dah bau dah bau hancing dekat tandas Masjid Rusila kan. Baru ni sebab ada seorang tu dia hanya singgah dekat masjid tu, dia hanya nak semayang. Tahu-tahu bila dia sampai dekat masjid yang Hadi Awang duduk semayang tu pun bau sangat-sangat teruk. Macam mana pelancong nak pi melawat tempat Hadi Awang ni? Jadi kalau hampa tanya aku, depa hanya nak, depa ni kalau puak-puak PAS ni dia hanya gunakan agama, dia gunakan segalanya untuk dia nak dapat tempat, dia nak raih undi, dia nak dapat kedudukan, dia nak berkuasa. Lepas tu tak buat apa dah kan, oh siapa-siapa yang tak betul, siapa-siapa depa punya pemikiran tidak bersama dengan depa, semua tak betul, semua depa sekat, semua sekat. Disebabkan depa sekat inilah daripada segi pelancongan kah, daripada untuk hak-hak untuk orang-orang bukan Islam pun depa sekat habis. Macam mana orang nak mai dekat negeri hang, macam mana orang nak invest dekat negeri hang, macam mana orang nak letak duit dekat negeri hang. Tapi apabila hang buat sekatan tu yang keterlaluan kan, jadi fikir sendiri lah geng. Sebab pada aku apa cara yang PAS buat hari ni adalah cara-cara untuk nak memundurkan negeri depa, untuk nak melambatkan pembangunan dekat negeri depa, dan juga depa tak mau jemput orang-orang luar mai ke negeri depa, duduk dekat negeri depa dan juga letak duit dekat negeri depa. Depa sendiri hak yang tak mau, depa buat sekatan ni kau-kaunya. Dan cuba kali ni hangpa tengok sebab apa letur di Langkawi, sebab apa dah tak buat dekat Langkawi, buat dekat belah sini kan. Kayu basikal serata ni kok belah utara apa semua turun sampai ke mana aku pun tak tahulah kan. Kenapa tak pernah buat macam tu, tapi kali ni buat. Dan menteri-menteri ni, ahli-ahli Parlimen Langkawi apa semua pakak-pakak menjerit. Sebab apa tak buat dekat Langkawi, sebab apa tak buat dekat Kedah kan. Kita sebagai penganjur, kita terpaksa ikut kehendak orang-orang hak yang join, orang-orang yang akan kayu basikal tu. Kita nak kena ikut kehendak mereka. Andai kata mereka kata kami tak mau sini, kami dah cemuh dah sini, kami nak tempat lain pula, of course lah kita terpaksa ikut kan. Takkanlah kita akan paksa mereka juga. Okey, kalau hampa nak join dekat Langkawi je, tempat lain tak boleh, of course lah orang takkan join. Dan yang terakhir, hak yang Sanusi lepas ni, Kedah ni cerita hampa boleh dapat trilion ringgit. Kedah lepas ni akan jadi Kedah paling maju di dunia, di Asia ni. Sebab apa? Ada 43 trilion ringgit di bumi Sik. Lepas ni bolehlah pakat-pakat pergi minta kerja kosong dekat Sik lah. Pakat-pakat pergi interview dengan Sanusi, minta kerja kosong, pakat-pakat lah jom kita pergi minta kerja kosong dekat Sanusi. Jadi inilah sedikit perkongsian aku berkaitan Sanusi, berkaitan parti PAS rasuah, makan rasuah, kerusi digugurkan, dan juga untuk akan ada PRK untuk yang akan datang. Dan juga kita tengok keputusan daripada Parlimen Masjid Tanah Mas Emeryati yang tak tahu, kemungkinan kerusi dia digugurkan juga dan diadakan kembali pilihan raya untuk akan datang. So fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampak antuan. Assalamualaikum.